Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala asy-syaikh الشارح محمد الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. والأمر للوجوب كما مر، فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به، ولا يقاس به غيره، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، وعند غيره معقول المعنى، لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره. تنبيه: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل، وهو هنا بمعنى الأمرين، لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز ويحرم، لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه. Okay. Jadi kita masih lagi berbahasan mengenai makna apa nama al-khabath ataupun makna pada an-najas, makna pada an-najas. Itu ma yustakdaru syar'an, lebih kurang apa yang dipandang kotor oleh syarak. Istilah dia mustakdarun yamna'u min sihhati as-salati haitsu la murakhis. Itu kita baca dahulu. Okey. Jadi kenapa ni apa nama ni sekarang ni ialah wa innama, dia kata wa innama ta'ayyana al-ma'u, ni yang lepas dulu surat 36. Ya innama ta'ayyana al-ma'u fi raf'in hadathi. Apa nama ni yang mestinya ialah mesti ditentukan dengan air, tertentu kepada air saja dalam bahagian mengangkat hadas. Itu secara ijma'. Kemudian dalam bahagian menghilangkan najis, izalatun najas, maka itu ada khilaf. Itu tidak ijma'. Ijma' pada mazhab sajalah. Ijma' pada mazhab itu yang ditanggung kata Ibnu Al-Mundhir. Kata dia ijma' bahawa apa nama ni, bahawa ijma' itu ala ishtirati fil hadathi wa fi izalati al-khabath. Di dalam menghilangkan, di dalam mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dia pandangan boleh juga selain daripada air menghilangkan menghilangkan najis, menghilangkan najis. Baik. Jadi apa dalil yang kata bila najis kita mesti basuh dengan air? Apa dalil dia? Apa dalil bila najis mesti basuh dengan air? Bahkan kata jumhur tertentu dengan air saja. Apa dalil dia? Dalil. Maka kerana yang demikian itu fi khabaris sahihain, di dalam apa nama ni, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bi anna al-a'rabi, bi anna di sini bi anna ditulis bi al, bi anna al-a'rabiyya fil masjid, bahawa seorang Arab Badui di masjid dia telah pun kencing. Ni kita cerita ringkas pada apa nama pelajaran yang lepas. Itu namanya Dhu al-Khuwaisirah, gelaran Dhu al-Khuwaisirah. Kalau kira khasirah ni maknanya macam pinggang, pinggang kita ni.
bukan pinggan nasi tu. pinggang manusia ni lah, pinggang, bahagian pinggang. Jadi kata khuwaisirah maknanya macam pinggang kecil. Jadi saya pun tak tengok dalam beberapa kitab tidak menceritakan kenapa nama dia Zu al-Khuwaisirah. Lebih kurang mungkin maknanya memiliki pinggang kecil. Kalau kita mungkin pinggang ramping, mungkin orangnya kurus lah mungkin. Wallahu alam, itu tidak diterangkan. Dzul Khuwaisirah. Jadi Dzul Khuwaisirah ni ada dua orang yang masyhur di kalangan ahli hadis lah. Satu At-Tamimi, yang ini Al-Yamani, yang ni Al-Yamani. At-Tamimi tu dia Khawarij, dia Khawarij. Ni Al-Yamani. Setengah kata namanya pun dikhilafkan lah namanya. Jadi kata sebahagian daripada para ulama, mungkin namanya itu tidak dimasyhurkan, tidak disebar-sebarkan kerana peristiwa ini agak memalukan. Peristiwa agak memalukan. Kerana itu menutup aib adalah lebih utama. Maka tidak diterkenalkanlah nama Dzu al-Khuwaisirah ni. Dzu al-Khuwaisirah. Jadi dia ni pergi kemudian masuk dalam masjid dan dia pun kencing. Maka sahabat-sahabat pun marahlah. Sahabat marah. Mahu mengejarnya, maka Nabi SAW mengatakan da'muhu, tinggalkan dia, tinggalkan, maknanya biarlah dia kencing dahulu, biarlah dia kencing sampai habis. Lepas habis dia kencing itu, maka ini baru Nabi kata, ini ayat yang kita baca ni, subbu alaihi danuban mimma'in, subbu, curahkanlah, subbu, cucurkanlah, curahkanlah. Curah ni maknanya curah sampai sampai membasahi lah, mencurah-curah lah ni, mencurah-curah. Subbu alaihi ala, maknanya alal bauli lah, bukan ala al-arabi tu, ala al-bauli, di atas di atas air kencing itu, dhanuban min ma'in. Dhanuban satu satu timba, daripada air, satu timba yang penuh. Ad-dalwu, maka dia kata sini ad-dhanub, ad-dalwu al-mumtali'atu ma'an. Ad-dhanub itu ialah timba. Timba yang macam mana? Timba yang penuh dengan air. Jadi kalau tak penuh, panggil ad-dalwu saja. Kalau panggil dah penuh, boleh panggil ad-dalwu pun boleh panggil dhanub pun boleh. Jadi kita dah terangkan dulu dhanub, baca ni dhanub, dia mufrad. Jamak dia dhanaib. Jamak dia ada 3, boleh tengok dalam kamus, boleh tengok dalam kamus. Adnibah, jamak dia ada 3, ingat saya, adnibah dengan adhanib, kemudian ada satu lagi. Itu adzanub. Zanub dengan makna timba. Kalau kita baca ad-dunub, ad-dunub, itu jamak kepada zambun. Itu dosa. Jamaknya ad-dunub. Kalau zambun tadi, kita mufrad dia zambun. Kalau baca zanabun, zanabun itu ekor, ekor. Zanabu al-himar, contohnya ekor himar. Zanabu al-baqar, ekor baqarah, ekor lembu. Gitu. Itu jamaknya adnab. Itu perkataan yang dekat-dekat makna dia. Subbu alaihi dhanuban mimma. Jadi yang dalilnya ialah Nabi suruh ambil air. Nabi suruh ambil air, maka disiramkan. Maka disiram di atas bumi tadi. Jadi masjid pada zaman Rasulullah SAW, masjid Nabi ni, seperti gambar di belakang ini yang sekarang zaman dahulu, maka dia tidak dimarmarkan, tidak, di atas tanah saja. Jadi macam mana tanah yang tanah itu lembut sajalah, bila kita curah air, maka air pun menyerap. Maka air yang kotor tadi dia pun masuk sekali dengan air yang elok itu di dalam bumi, yang masuk semua sekali tersiram. Subbu alaihi dhanuban mimma'in. Maka para ulama dalam hadis ini banyak lagi pengajarannya. Antaranya ialah kalau orang kencing itu jangan dihentikan dia di pertengahan kencingnya. Kerana itu mendatangkan mudarat, iaitu mendatangkan penyakit.
Jadi kalau kencing bagikan puas, puas kencing itu. Dah selesai, barulah. Jadi kalau tidak jadi mudarat pula. Mudarat pada tuan yang kencing tadi. Kita halang dia, jangan kencing, jadi tertahan. Jadi itu akan mendatangkan masalah kesihatan. Itu kata para ulama. Yang keduanya ialah Nabi kata begitu kerana yang keduanya ialah mengelakkan mudarat kepada kawasan masjid yang lebih luas. Kalau dia kata jangan kencing, dia pun ketakutan tengok orang ramai, maka dia akan berlari di sekeliling masjid. Maka sekeliling masjid tadi akan menjadi najis. Oleh kerana itu, selesai satu tempat sajalah. Itu dipanggil irtikabu akhaffa ad-dararain. Apa nama ni, kita mengambil rukhsah apa nama ni, mudarat yang lebih kecil. Ada dua mudarat. Mudarat apa nama mudarat itu? Mengotorkan masjid. Satu lagi mudarat apa nama, mengotorkan masjid di kawasan yang tertentu. Mudarat yang lain, mudarat mengotorkan masjid sampai keseluruhan masjid. Kemudian mudarat kepada orang tadi, kepada orang tadi dari segi kesihatannya. Maka semuanya mudarat. Tak ada jalan selamat. Dah kencing tadi tak ada jalan selamat. Maka mudarat mana mudarat itu, kita hendaklah mengambil mudarat yang paling ringan. Yang paling ringannya ialah dihapuskan mudarat pada dirinya. Maknanya tak apalah dia kencing, tak adalah masalah kesihatan. Tinggal lagi ialah mudarat sekeliling masjid ke ataupun yang setempat saja. Maka yang setempat adalah lebih ringan. Maka dibiarkan mudarat yang lebih ringan. Kita mengambil mudarat yang lebih ringan. Itu qawaid fiqhiyah yang boleh diambil daripada hadis ini. Banyaklah lagi ulama-ulama menerangkan tentang hadis ini dari segi hikmah dia yang banyak tadi. Hikmah dia yang banyak. Yang kita nak pergi di sini ialah Nabi kata siramkanlah ke atasnya dengan satu timba daripada air. Nabi suruh datang dengan air. Itu dia. Maka itu menunjukkan air itulah yang boleh menghilangkan najis. Itu dia. Kata mazhab Hanafi, kita kena gali. Gali tanah yang lembut. Tanah yang lembut mazhab Hanafi, dia beza tanah lembut dengan tanah keras lah. Tanah lembut maka dia kena gali. Kena gali. Jadi gali itu apa dia nama ni pun menghilangkan juga. Proses gali tadi menghilangkan juga. Jadi kita mazhab kita ialah mesti dengan air lah. Mazhab jumhur dengan air ni adalah dalilnya. Mesti ini dalilnya. Dalil yang dulu apa, falam tajidu ma'an fatayammamu, itu satu itu dalil ayat Quran. Sekarang ni dalil pun ni dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Macam mana cara istidlal? Istidlal, yakni menggunakan dalil di dalam berhujah. Ataupun kita kata istidlal maknanya cara berdalil. Cara berdalil. Wal amru lil wujubi kama marra. Itu dia. Iaitu perintah mana? Perintah itu subu. Fa'il amar subu. Subu alaihi danuban. Maknanya siramkanlah itu fa'il amar. Siramkanlah oleh kamu semua ke atas air kencing tadi dengan satu timba daripada air. Maka kaedah usul fiqhnya, kaedah usul fiqh ni orang panggil ni bukan ini kaedah usul fiqh, bukan kaedah fiqh. Tadi apa nama ni, irtikabu akhaffa ad-dararain. Itu kaedah fiqhiyah, ini kaedah usuliyah. Wal amru lil wujub. Perintah itu adalah untuk wajib. Kama marra, sebagaimana yang telah terdahulu. Terdahulu kat mana? Terdahulu pada bicara ayat dulu. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Tayammamu itu fa'il amar juga. Dan dulu dia dah terangkan wal amru lil wujub. Bila Allah Ta'ala perintah salah satunya dengan menggunakan fa'il amar, maka dia adalah wajib. Sama juga dengan hadis ini, sama seperti ayat tadi. Maka kaedah asalnya bila perintah di sisi ahli usul di sisi ahli usulul fiqh ialah menunjukkan wajib, sehinggalah ada dalil yang menunjukkan bahawa ia bukan wajib. Menunjukkan dalil dia bukan wajib. Tapi dalam hadis Nabi SAW banyak yang diperintah itu kebanyakannya sunat lah, kebanyakannya kata para ulama dari segi istiqra'.
Walaupun perintah yang wajib ada juga. Tapi banyak juga dalam bentuknya bentuk yang sunat pun banyak juga. Yang ni dia kata lil wujub, kerana tidak ada dalil yang yasrifu, dalil yang sarif, dalil yang menghalang daripada dikehendakinya ialah air. Maka sambung dia wal amru lil wujub falau kafa ghairuhu, falau kafa ghairuhu, kalaulah mencukupi, makna memadai oleh yang selainnya. Ghairu tu dia jadi apa tu? Dia jadi fa'il lah, kafa. Kalau kata kafa billahi hasiba wa kafa billahi. Jadi Allah tu adalah fa'il, tapi huruf ba itu dia apa nama ni, huruf jar, huruf jar. Tapi jar itu bukan dipanggil jar zaidah, jar zaidah. Biasa dia datang kafa bi. Kalau tak ada kafa bi ni dia datang terus. Jadi kalau kira kafa billahi hasiba wa kafallahu hasiba. Cukuplah Allah sebagai yang tukang mengira kesemuanya. Itu wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil, yang diserahkan wakil kepadanya. Makna urusan aku serah semua kepada Allah Taala. Wa kafallahu asalnya. Jadi sama ni wa fakafa ghairuhu. Falau kafa, kalaulah ghairuhu, yang selain daripada air itu memadai, lama wajaba ghuslul bauli bihi, maka tidaklah wajib membasuh air kencing tadi dengannya, dengan air yang mutlak tadi, iaitu air di dalam timba tadi. Itu dia. Itu sebab dia. Jadi Nabi tak suruh datang, mana apa nama ni, susu ke, mana cecair, mana tak panggil ma'id, ataupun apa nama ni, cara-cara lain, atau cara-cara lain. Oleh kerana itu yang tertentunya ialah nak menghilangkan najis tadi dengan air lah. Itu makna. Wala yuqasu bihi ghairuhu, maka tidak dikiaskan akan air itu dengan yang selainnya, selain daripada air, walaupun nampak sama macam air. Apa dia? Seperti air perahan tadi. Ini maknanya yang air bukan air mutlak lah. Seperti air susu, seperti madu, seperti benda-benda lain lagi lah. Seperti benda-benda lain lagi. La yuqas, tidak dikiaskan. Pasal apa tidak boleh dikias? Kerana li'anna tuhra bihi 'inda al-imami ta'abbudiyun, kerana bersuci itu di sisi imam. Yang ulama kitab fiqh mazhab Syafi'i ini kata al-imam maknanya ialah al-imam, Imam al-Haramain, Imam al-Haramain al-Juwayni, guru pada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Haramain kata dia, kerana urusan bersuci ini, bersuci apa yang najis, bagaimana nak mensucikan najis itu, semua sekali itu adalah ta'abbudi. Ta'abbudi maknanya urusan peribadatan. Urusan peribadatan. Makna apa urusan peribadatan ni? Maknanya tidak boleh difikir. Maknanya ghairu ma'qulatil makna. Setengah para ulama menggunakan ghairu ma'qulatil makna. Ghairu ma'qulil makna. Tidak boleh difikir maknanya dengan fikiran, tak boleh. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Pasal apa 4? Tak boleh difikir. Walaupun adalah sebahagian ulama memberikan hikmah-hikmahnya, tapi tak boleh dipikir pada hakikatnya, tak boleh dipikir. Kenapa kena ada rukuk? Kenapa kena ada sujud? Itu dia. Kenapa maghrib 3 saja? Dan banyak lagi. Banyak lagi, maknanya kebanyakan ibadat itu ialah bila Allah Ta'ala perintah, kita sebagai hamba, kita buatlah saja. Walaupun kita tak faham apa hikmahnya, walaupun kita tak nampak hikmahnya. Itu dia maknanya. Itu makna at-tuhru bihi 'indal imam ta'abbudi. Bila perkara yang ibadat maka tak boleh qiyas. Perkara ibadat tak boleh qiyas. Kalau perkara itu bukan ibadat maka boleh qiyas. Okey, lawan pada ta'abbudi ni ialah ma'qulul makna. Ma'qulu al-makna ni wa 'inda ghairihi, dan di sisi selain daripada Imam Al-Haramain, kebanyakan para ulama menyatakan ma'qulul makna, boleh difikirkan maknanya. Boleh difikir maknanya pasal apa suruh
najis itu kena basuh. Kena basuh dengan air. Kenapa kena basuh dengan air? Maka boleh difikir. Lima fihi minar riqqati wal latafati. Kerana barang yang padanya pada air tadi ada riq, ada apa namanya kelembutan. Riqah ni kehalusan, halus, wal latafah dan kelembutan. Allati la tujadu fi ghairihi, yang tidak ada pada yang selainnya. Jadi maknanya air ni dia boleh menyerap, dia boleh menyerap. Kemudian dia tidak meninggalkan kesan. Air tadi tak ada kesan lah. Bila dia dah kering tak ada. Jadi kalau minyak tadi kalau kering dia ada lagi kesan minyak dan seumpama. Dan air ni dia boleh masuk sampai ke dalam, sampai ke dalam. Kalau kayu ke, kalau apa nama ni, kebanyakan pepejal lah. Adalah benda yang tak boleh masuk tu lah. Ada juga. Tapi kebanyakan benda yang ada sedikit lubang, maka air, lubang yang halus tu lah, lubang yang seni, maka dia boleh masuk. Oleh kerana itulah dia boleh menghilangkan najis. Kerana dia boleh mengheret najis, tarik dia keluar, apa nama ni, masuk ke dalam dan tarik keluar. Jadi kalau dia boleh apa nama ni masuk, dia boleh juga keluar kalau banyak. Itu dia. Itu oleh kerana itu air itu suatu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang apa nama ni, yang ajaib lah. Yang ajaib. Yang ajaib sekali, yang ajaib. Kerana apa? Yang dulu kita terangkan dulu, kerana maknanya tidak perlu pada la yuhwij ila apa nama ni, tidak perlu pada banyak kita tak perlu pada banyak proses. Jadi dia itu banyak gunanya kerana air itu dapat menghilangkan najis. Adapun kalau pakai apa nama ni minyak contohnya, kita buang apa nama ni najis tadi, kesan minyak masih ada, kemungkinan najis bersama dengan minyak itu pun ada juga. Ada juga. Itu satu kemungkinan. Gunakan asir dan seumpamanya, perahan buah-buahan seperti dalam mazhab Hanafi lah. Dia pandangan itu. Jadi oleh kerana itulah tertentu dengan air, maka boleh difikir memanglah dia suatu ta'abudi juga. Tetapi dalam masa yang sama dia maqsudul makna. Dia ada juga makna yang kita boleh fikirkan, kenapakah Allah Ta'ala memerintahkan kita membasuh dengan air. Jadi dalam mazhab Hanafi dia boleh lagi menghilangkan najis dengan perkara lain. Antaranya ialah matahari. Bila panas menghilangkan, dia boleh menghilangkan zat najis tadi, maka jadi suci. Boleh. Angin, kalau angin tu boleh menolak sampai menghilang, dia boleh. Begitu juga dengan apa nama ni, kalau kita boleh kikis, boleh kikis, maka kikis itu pun apa nama ni boleh menghilangkan najis. Boleh menghilangkan najis. Jadi dalam apa nama ni riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia bila mani baginda Rasulullah SAW itu ada pada pakaian dia, maka dia mengikis, dia cabut, dia mengikis. Jadi kikis. Jadi itu menunjukkan bahawa boleh hilang dengan kikis. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i kita kata mani itu bukan najis. Mani bukan najis. Itulah perbahasan fiqh ni, perbahasannya panjang. Bahasan bila ada khilaf di situ oleh para a'imah, ulama besar, maka macam mana kita nak menyelesaikan pada zaman kita ini. Masalah khilaf dikatakan oleh para ulama tidak akan hilang, tidak akan hilang. Kita lagi dalam masalah ibadat, masalah ibadat. Maka mana-mana saja kita, mana-mana mazhab yang kita ikuti dalam ibadat itu, maka dikira sah, dikira sah. Dan itu masalah khilafiyah. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, kata dia ini banyaknya ialah taharah pada najasah ini ialah untuk menghilangkan. Macam mana cara dia? Tak tertentu dengan air. Tak tertentu dengan air. Dia tertentu dengan air. Jadi di atas ijma' itu, ijma' atas hadas mesti dihilangkan dengan diangkat dengan air. Adapun najis, maka mazhab Hanafi mempunyai banyak lagi cara-cara lain. Cara-cara lain. Kita pun ada juga cara-cara lain tu, bukan tak ada. Mazhab Hanafi dia banyak lagi, menghilangkan najis banyak lagi. Contohnya bila yang jadi bangkai tadi najis lah, jadi bangkai. Tapi boleh apa namanya kita samak kulit tadi, boleh samak kulit tu adalah mazhab Syafi'i.
Ada juga benda yang bertukar sendiri, ya, bertukar sendiri seperti apa nama ni, air arak yang bertukar menjadi cuka dengan tak ada tambahan. Itu pun boleh menyebabkan kesucian. Itu boleh. Jadi mazhab Syafi'i ini selain daripada air adalah beberapa lagi, ada beberapa lagi, bukan tak ada. Tapi mazhab Hanafi dia lagi luas, lagi luas dari segi menghilangkan najis. Menghilangkan najis kita tertentu dengan air. Baik. Tambihun. Tambih. Tambih maknanya perhatian. Perhatian. Kita Melayu dia pakai apa? Tambih. Tak ingat dia pakai lah ni. Kata Syekh apa nama ni? Fahmi Zamzam. Fahmi Zamzam. Bila dia datang mensyarahkan kitab apa nama ni? Kitab Bidayatul Al-Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Datang ke Terengganu. Jadi dia baca. Adalah satu tempat dia kata tambih itu makna dalam kitab Melayu. Ya, kitab Melayu dipakai tambih ni tambih. Tak datang saya. Tak datang ada mesti dia bagi tahu. Ini tambih maknanya perhatian. Perhatian ni ambil perhatian kat mana? Ambil sikit. Daripada lam ni sebut tentang yajuzu. Kat mana ada yajuzu? Yajuzu dalam matan oleh Abi Syuja' rahimahullah ta'ala. Al-miyahu allati yajuzu at-taghfiru biha. Itu yajuz. Yajuz maknanya harus. Dalam bahasa Melayu lah, harus. Yajuz idza udhifa. Ni kena baca udhifa. Kalau baca udhifu itu maknanya saya tambah itu fi'il mudhari' untuk ana. Udhifa ni untuk huwa tapi mabniyun lil majhul. Mabniyun lil majhul. Yajuzu idza udhifa ila al-uqud kana bermakna sihah. Kataan yajuz kalau apa nama ni digunakan bersama dengan akad. Akad jual beli, ya. Akad nikah, akad apa nama ni, akad sewa, dan banyak lagi akad lah, akad wakalah apa semua sekali itu jenis-jenis akad. Jenis akad. Jadi akad itu kana bermakna as-sihah. Maknanya sah, maknanya sah. Yajuz bermakna sah. Dia kata yajuzu bai'u yajuzu kalau bai'ul baqar harus, kalau kira harus menjual, harus jual beli lembu. Gitu. Harus jual beli lembu. Harus penyewaan ladang. Itu. Jadi itu kita gunakan kataan harus itu yajuz dengan akad, dengan akad. Harus harus pernikahan, harus pernikahan dengan anak angkat. Harus, makna harus itu makna apa? Maknanya sah, maknanya sah akad tersebut. Kalau jual beli itu berlaku, jual beli apa nama ni lembu tadi, maknanya sah jual beli itu. Kahwin dengan anak angkat maknanya sah pernikahan itu. Harus jual apa nama ni menyewa apa nama ni ladang maknanya sah akad penyewaan itu. Itu makna yang dikata sini idza udhifa ila al-uqud kana bermakna as-sihah. Wa idza udhifa ila al-af'ali kana bermakna al-hill. Kalau sekiranya diidhafahkan, disandarkan kepada fi'il, pada perbuatan, maka bermakna halal. Halal. Perbuatan tu apa? Contohnya perbuatan. Tapi lebih kurang sama lah kalau dalam bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu lebih kurang sama. Yajuz. Harus mengahwini anak angkat. Gitu. Harus mengahwini anak angkat. Harus. Maknanya halal. Maknanya halal. Kalau pergi satu makna lagi, maknanya halal. Selain pada halal itu sah akad itu. Kemudian kalau kita kata harus memakan durian, contohnya harus memakan durian, gitu. Makna harus itu halal memakannya. Harus memakan kuda, contohnya dalam mazhab Syafi'i kuda halal. Harus, tidak harus memakan. Jadi kita letakkan perkataan perbuatan itu makan tu dengan
yajuzu tadi. Tidak harus memakan keldai, harus memakan keladi. Itu yang Ustaz Ismail Qamah cerita tu, kata ada orang baca dan diharamkan, ada ustaz baca dan diharamkan memakan dan diharamkan memakan keladi, dan diharamkan memakan keladi. Baca kitab Jawi, keladi. Jadi orang kampung pun pening kan, pasal ramai yang tanam keladi untuk makan. Tiba-tiba kata ustaz tak boleh, haram memakan keladi. Yang betulnya bukan keladi, yang betulnya dan diharamkan memakan keldai, keldai. Itu ada Jawi lama, Jawi baru itulah. Bila Jawi lama dia susah sikit, dia boleh keldai pun boleh baca, keladi pun boleh baca. Jadi itu dia akan jadi keldai. Jadi diharamkan memakan keldai, bukan diharamkan memakan keladi. Jadi ini harus memakan keladi. Tidak harus memakan keldai. Itu maknanya tidak halal memakan keldai, halal memakan keladi. Itu. Kemudian wa huna bimakna al-amrain. Dia di sini dengan makna dua-dua tadi. Makna sah akad itu, makna sah pun ada juga, makna sah, dan makna halal pun boleh juga. Maknanya kata al-miyahul lati yajuzu at-tathiru biha, air-air yang diharuskan bersuci dengannya. Maknanya air-air yang sah bersuci dengannya. Sah. Maknanya ibadat tadi jadi sah lah. Ibadat wuduk tadi jadi sah. Bila sah, maka hilanglah hadas. Itu dia. Dan boleh juga dengan makna halal. Halal. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha, air-air yang halal bersuci dengannya. Dia boleh juga pakai halal. Halal bahasa, kalau apa nama ni lawannya ialah haram, haram. Halal lawannya haram. Jadi air ini halal. Air ini halal untuk bersuci dengannya. Itu saja kita bahas. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Imam Al-Bujairimi itu panjang lagi perbahasan tentang ini, tapi kita berpadalah sekadar itu. Okey. Pasal dia kata halal itu pun masuk juga. Yang naknya kita banyaknya sini lebih mudahnya kita kata air yang harus bersuci dengannya ialah air yang sah bersuci dengannya. Itu lebih mudah. Kalau kata air-air yang halal bersuci dengannya, maka dia mendatangkan sedikit kemuskilan. Mendatangkan sedikit kemuskilan. Macam mana pun kata apa nama ni Syekh Ash-Shibini, di sini ditanggung dengan dua-dua makna. Dua-dua. Pasal apa? Dia terangkan makna dia guna halal boleh juga. Lianna man amarra ghairal ma'i ala a'dha'i at-tahara bi niyyatil wudu' aw al-ghusli la yajuz. Kerana siapa-siapa yang melalukan air di atas anggota tubuh badannya, anggota taharah, anggota bersuci, maknanya tangan, muka, kepala dan juga kaki tadi, dia melalukan air dengan niat wudu. Ataupun dia melalukan air tadi di seluruh badannya dengan niat mandi wajib. La yajuzu. Kerana sesiapa yang panggil bawa selain daripada air, maknanya dia guna susu. Dia guna susu, dia pun sapu muka dia dengan niat nak ambil wudu. Buat begitu itu adalah haram. Menggunakan susu untuk mengangkat hadas yang kecil dan hadas yang besar adalah haram. Itu tidak halal. Itu maknanya. Itu maknanya dia kata al-miyahu allati la yajuz. Air-air yang halal bersuci dengannya. Maknanya ada juga air-air, cairan-cairan yang tidak halal. Yang tidak halal bersuci dengannya. Yang maksudkan di situ ialah apa namanya seperti susu, seperti susu ataupun air yang dirampas, ataupun air musabbal, maknanya air kat kita jarang ada. Yang di Arab tu adalah maknanya air di luar rumah untuk fisabilillah, siapa nak minum-minum. Itu dia. Awil ghusl la yajuz wa yahrum, bahkan haram. Bahkan haram kita ambil susu, kita pun ataupun minyak sama sekali kita basuh muka dengan niat mengambil wuduk. Haram. Pasal apa? Li'annahu taqarrubun, kerana dia adalah taqarrub, yakni dia adalah ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan ibadah.
bima laisa mawdu'an litaqarrub, dengan perbuatan yang tidak disusun dia itu untuk beribadat, bukan perbuatan ibadat, bukan. Fa'asa, maka orang itu telah pun menderhaka pada Allah Ta'ala, menderhaka. Fa'asa litala'u bihi, kerana buat bermain-main dengannya. Bermain dengan ibadat ni tak boleh. Bermain dengan ibadat tak boleh. Bermain dengan ibadat. Kalau bermain dengan ibadat hukumnya haram, tidak halal. Itu maksud dia kata boleh juga yajuzu al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha, air-air yang halal bernama bersuci dengan air-air yang sah. Kita kata tadi boleh dengan sah bersuci dengan. Jadi di sini boleh pakai dua-dua, tapi yang mudahnya ialah sah. Halal tadi kita kena terangkan dengan lebih panjang. Macam mana pun itulah kata Syekh Asy-Syarih kita untuk mengelakkan daripada ada silap faham kita lah, ada silap faham. Maka dia sengaja gunakan yajuzu. Maka dia tak kata al-miyahu allati yasihhu. Dia tak pakai yasihhu. Dia pakai yajuzu, itu saja perbahasannya. Dia pun tak pakai yahillu. Tak pakai yahillu, dia pakai yajuzu. Kenapa? Kerana yajuzu itu boleh pergi kepada dua makna tadi. Bahkan yajuzu itu boleh pergi pada mana-mana satu. Maknanya yajuzu itu lebih umum daripada kata yasihhu ataupun yahillu. Jadi bermain-main dengan ibadat ini adalah haram hukumnya, tak boleh. Ini kata almarhum Dr. Hamdin, fadilatu Syekhina, fadilatu Syekh Hamdin rahimahullah taala, dalam tanya tentang bersembahyang, sembahyang di dalam filem. Macam mana hukum bersembahyang dalam filem? Maka kata dia boleh, kata tapi mestilah sembahyang yang betul dan difilmkan. Jangan buat main-main sembahyang. Tak boleh sembahyang main-main. Sembahyang okey kita buat sampai sujud saja. Habis sujud cut. Tak boleh gitu. Kenapa? Alitala'u bihi, kerana bermain-main dalam urusan ibadat. Jadi urusan ibadat ni tak boleh main-main. Haram hukum. Seperti masa kita dalam musim Covid ni, musim apa nama ni, penyakit Covid-19 ni, menyebabkan tak boleh sembahyang hari raya, sembahyang hari raya dah tahun lepas. Jadi bila tak boleh sembahyang hari raya, maka sembahyanglah di rumah. Jadi mengikut pendapat yang lebih apa nama ni dhaif, maka boleh juga berjemaah dengan kurang daripada 40 berjemaah. Yang dhaif pada mazhab Syafi'i lah, yang tidak muktamad pada mazhab Syafi'i boleh. Maka bila kita nak berkhutbah, kita pakai apa? Pakai tongkat. Nabi pakai pedang ya. Pakai tongkat. Baik. Jadi adalah orang ambil tongkat yang main-main. Tak boleh ambil tongkat Superman ke, tongkat Iron Man ke, itu tak boleh lah. Pasal bermain-main. Yang macam tongkat. Tapi jangan jadi mainan. Kerana dia adalah urusan ibadah. Macam khutbah adalah ibadah. Itu yang Dr. Zul Al-Bakri hafizahullah ta'ala, dia kata dia marah sangat. Dia marah orang yang masukkan di dalam apa nama ni, di dalam Facebook sama sekali. Dia buat kelakar pula. Memanglah khutbah ni tak pernah orang khutbah. Tiba-tiba boleh khutbah. Dia rasa kelakar pun ada, tapi tak boleh buat kelakar dengan benda ibadat. Litala'u bihi, kerana bermain-main dengan. Bahkan kalau bermain-main sampai satu tahap, dia boleh membahayakan akidah itu. Itu bahaya dia, bahaya dia. Sekurang-kurangnya dia maksiat. Sekurang-kurangnya dia dah maksiat. Itulah dulu untuk setakat pada hari ini. Ya juzul sampai nanti kita masuk pada sab'u miyahin. Ada 7 jenis air. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi, jamilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.